Sedekap, salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan, kecemerlangan Unimap. Nama saya Natawut Al-Kising. Nombor metrik 1712429974. Beradanya saya dalam video ini untuk membentangkan penyelidikan saya selama setahun. Kita lihat kepada slide pertama di mana tajuk saya yang didapati adalah penentu-penentu pelaburan langsung asing di 5 negara Asia. Itu saya memilih data panel untuk menganalisis penyelidikan ini. Kita mula dengan latar belakang. Pelaburan langsung asing adalah pelaburan dalam bentuk penguasaan, pemilikan dalam perniagaan di satu negara oleh entiti yang berpusat di negara lain. Pelaburan langsung asing juga merupakan satu sumber utama untuk meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Ini dapat lihat bahawa kebanyakan negara yang membangun mempunyai kadar aliran FDI yang tinggi. Menurut laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNTAX) pada tahun 2015, aliran masuk FDI ke negara membangun merekodkan jumlah yang paling tinggi iaitu sebanyak $681 bilion pada tahun 2014 dengan kenaikan 2%. ASEAN adalah perjanjian yang dianggotai oleh 10 buah negara pada tahun 2020. Dan dalam penyelidikan saya hanya memilih 5 negara terawal dalam perjanjian ini. Perjanjian ini ditandatangani pada 8 Ogos 1967, yang di mana 5 pemimpin Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand duduk bersama di dalam Dewan Utama Jambatan Hal Ehwal Luar Negeri di Bangkok. Kenyataan masalah. Pelaburan langsung asing adalah bahagian yang penting dan berkesan sistem ekonomi antarabangsa dan pemangkin utama kepada pembangunan yang dikatakan oleh OECD pada tahun 2002. Liu pada tahun 2002 juga menguji kewujudan hubungan jangka panjang di kalangan pertumbuhan ekonomi, pelaburan langsung asing dan perdagangan di China. FDI boleh menyumbang kepada pemindahan teknologi dan pengetahuan, meningkatkan akses ke pasaran antarabangsa dan memacu persaingan yang dikatakan oleh Weeks Kramasings pada 2007. Mengikut Neil Rashid dan Winhold pada 2001, hubungan antara FDI dan pertumbuhan di negara-negara membangun seperti Denmark, Finland, Norway dan Sweden mendapati bahawa terdapat hubungan kausal yang mengakibatkan antara FDI dan kemajuan. Di sini kita dapat lihat bahawa FDI membawa kebaikan kepada sesebuah negara. Seterusnya, mari kita lihat soalan kajian dan objektif kajian. Soalan kajian saya, adakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi FDI? Kita akan melihat, adakah infrastruktur mempengaruhi FDI? Adakah korupsi mempengaruhi FDI? Adakah IHP mempengaruhi FDI? Dan adakah KDNKK mempengaruhi FDI? Dan adakah dagangan mempengaruhi FDI? Ini kita akan melihat di dalam kajian ini. Dan objektif kajian adalah untuk mengkaji kesan pertumbuhan ekonomi terhadap FDI, pelaburan langsung asing, untuk mengkaji kesan infrastruktur terhadap FDI ataupun pelaburan langsung asing, untuk mengkaji kesan korupsi terhadap FDI, untuk mengkaji kesan IHP terhadap FDI, untuk mengkaji kesan KDNK terhadap FDI, dan untuk mengkaji kesan dagangan terhadap FDI. Kita akan lihat dalam kajian ini, dalam penyelidikan ini pada next slide. Okay, mari kita lihat kepentingan dan skop kajian. Kepentingan, tiada mana lagi penyelidik dan sumber membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran kadar kemasukan FDI di negara ASEAN. Yang kedua, kajian ini akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam membangunkan polisi-polisi dalam bidang ini. Seterusnya, kita melihat skop. Skop yang saya milih adalah mengkaji aliran masuk FDI secara mendalam di negara ASEAN yang terpilih iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand. Dan skop kedua, tempoh yang digunakan adalah dari tahun 1995 hingga 2017 dalam kajian ini. Okey, yang pertama kita lihat teori pendekatan makroekonomi di mana telah diperkenalkan oleh Kiyoshi Kojima. Pendekatan makroekonomi Kojima dapat dibezakan dari pendekatan lain dalam beberapa aspek. Menurut surutan kajian lepas, mendapati bahawa infrastruktur, korupsi, indeks harga pengguna (IHP),
perdagangan, KDNK mempunyai hubungan positif dan negatif terhadap pelaburan langsung asing. Di sini saya telah menunjukkan dalam bentuk jadual daripada penyelidik yang lepas. Dalam kajian ini, saya menggunakan panel RDL dalam menunjukkan keputusan pada bab keempat nanti. Yang pertama, penganggaran kumpulan purata kumpulan PMG. Yang kedua, kesan tetap dinamik DFV. Yang ketiga, anggaran purata MG. Dan model spekulasi yang mana saya telah jelaskan dalam slide iaitu di mana T adalah perdagangan, GDP adalah KDNK, CRP adalah korupsi, INF adalah infrastruktur dan CPI adalah indeks harga guna ataupun IHP dalam bahasa Melayu, dan semua boleh ubah tetap menggunakan dalam ringgit Malaysia. Mari kita lihat keputusan pada masa jangka panjang. Kita ada panel PMG, panel MG dan panel DFV. Bagi panel PMG, infrastruktur, perdagangan dan KDNK menunjukkan signifikan pada nilai 1%. Seterusnya, panel MG menunjukkan hanya perdagangan signifikan pada nilai 10%. Yang terakhir, panel DFE menunjukkan infrastruktur signifikan pada nilai 10% dan KDNK signifikan pada nilai 5%. Mari kita lihat jangka masa pendek. Sama seperti jangka masa panjang, ada panel PMG, panel MG dan panel DFE. Bagi panel PMG, tiada sebarang penentu ataupun faktor yang memberi signifikan pada mana-mana nilai. Dan seterusnya kita lihat panel MG. Bagi panel MG ada infrastruktur dan juga KDNK memberi signifikan pada nilai 10%. Dan terakhir panel DFE juga tiada sebarang penentu atau faktor yang memberi signifikan pada mana-mana nilai. Okey, pada slide ini kita menunjukkan hasil ujian PMG bagi setiap negara. Bagi negara Malaysia, hanya infrastruktur, KDNK dan juga IHP, indeks harga guna, memberi signifikan masing-masing. Di mana infrastruktur memberi signifikan pada nilai 1%, KDNK memberi signifikan pada nilai juga 1%, IHP memberi signifikan kepada nilai 5%. Seterusnya kita melihat Indonesia. Kelima-lima faktor ini memberi signifikan yang berbeza pada nilainya. Yang pertama, infrastruktur memberi nilai pada 10%. Yang kedua, CRP ataupun korupsi memberi signifikan pada nilai 1%. Yang ketiga, perdagangan memberikan signifikan pada nilai 1% juga. Yang keempat, KDNK juga memberi signifikan pada nilai 1%. Dan yang kelima, memberi signifikan pada nilai 1% juga. Di sini menunjukkan Indonesia mempunyai hubungan dengan pelaburan asing ke semua penentu-penentu ataupun faktor-faktor yang saya dipilih. Dan yang ketiga, Thailand. Thailand hanya menunjukkan kepada infrastruktur, memberi signifikan pada nilai 1%. Hanya infrastruktur saja memberi hubungan dekat negara Thailand. Yang keempat, negara Filipina. Filipina mempunyai IHP ataupun CPI, indeks harga guna, yang memberi signifikan pada nilai 5%. Dan yang terakhir, Singapura. Bagi Singapura, tiada sebarang faktor-faktor ataupun itu yang menghubung dengan pelaburan langsung asing terhadap negara Singapura. Perkara yang dibincangkan dalam kesemua kajian ini, pada bab pertama menentukan pembeli ubah dan objektif kajian ini, termasuklah skop kajian. Pada bab kedua, pembeli ubah bebas dan pembeli ubah bersandar mempunyai hubungan pada surutan kajian lepas yang saya sebut dalam pembacaan saya. Dan bab ketiga, menggunakan panel, kita memilih metod RDL pada tahun 1995 dan hingga 2017 dan kaedah yang dapat menjawab objektif kajian ini dalam jangka masa panjang dan jangka pendek. Kita memilih PMG, MG dan DFE untuk menjalankan kajian ini. Dan yang keempat, bab keempat, keputusan menunjukkan hubungan antara pembeli ubah bebas dan pembeli ubah bersandar bagi setiap negara dalam jangka masa panjang dan pendek. Batasan kajian, jangka masa yang diambil terlalu pendek kerana pada tahun 19 hingga 2017 sahaja data yang dipilih.
masa lebih panjang menghasilkan keputusan yang lebih baik dan perubahan keputusan. Berdasarkan kedua, jumlah bilangan negara yang sedikit. Negara ASEAN mempunyai 10 negara, dianggotai 10 negara, dan saya memilih 5 negara sahaja, agak sedikit untuk melihat keseluruhan ASEAN. Yang ketiga, jumlah pembeli ubah. Pembeli ubah hanya mengerangkumi faktor-faktor ini, dan ia ada lagi faktor yang lain seperti kadar pengangguran, kadar pertukaran wang asing yang saya terpaksa singkirkan. Cadangan saya untuk kajian yang akan datang, jangka masa tambahan untuk keputusan yang lebih fleksibel dan keputusan yang lebih tepat, di mana ambil tahun yang lebih banyak, mempunyai pengalaman yang lebih banyak data. Yang kedua, jumlah pilihan negara. Kesemua 10 negara ASEAN perlu diambil dan merangkumi, dan kajian harapan mengenai ASEAN, ia perlu mengambil kesemua yang dianggotai oleh negara ASEAN. Dan yang ketiga, jumlah pembeli ubah. Pelbagai faktor lagi untuk mendidik mengambil kira dalam kajian akan datang, seperti nilai pertukaran wang, kadar penggunaan dan sebagainya untuk dalam kajian ini, supaya lebih banyak lagi pembeli ubah. Dan terakhir sekali, secara rumusnya kajian ini dapat menjawab kesemua objektif kajian yang saya telah bercakap pada bab kedua, untuk melihat hubungan di antara pembeli ubah dan juga faktor-faktor dengan pelaburan langsung asing. Di sini saya boleh huraikan dan rumuskan bahawa ada yang mempunyai hubungan dan ada yang tiada pada memberi hubungan. Sekian, terima kasih daripada saya, Natafut Singh.